Surau Al-Hanan, khususnya ahli jawatan kuasa surau, khususnya muslimin muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni Allah Ta'ala pertemukan kita dalam satu majlis yang ringkas, insya-Allah, yang mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum saya nak memperkenalkan diri, saya rasa elok kalau kita berkongsi sikit apa yang telah dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita 1400 tahun yang lalu, yang mana saya merasakan pesanan ini sesuai untuk kita kongsikan di sini kerana semua yang ada di sini duduk di dalam rumah taman. Kita berada dalam suasana taman bersebelahan dengan kampung. Jadi saya rasa pesanan ini sesuai untuk kita sama-sama amalkan, dan inilah ucapan sulung baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mula-mula sampai ke kota Madinah. Dan ada sahabat yang asalnya Yahudi tergerak hati untuk memeluk Islam disebabkan mendengar ucapan yang pertama ini. Yang mana sahabat yang saya maksudkan adalah Sayyidina Abdullah bin Salam, yang mana beliau asal orang Yahudi kemudian masuk dalam Islam. Antara sebab kenapa beliau berkenan tergerak hati nak masuk Islam, antaranya beliau mendengar ucapan pertama baginda sallallahu alaihi wasallam waktu mula-mula sampai kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mula-mula sampai kota Madinah, baginda telah memberikan 4 perkara, yang mana keempat perkara ni jika kita orang Islam amalkan, kita akan melihat suasana harmoni akan muncul di dalam sebuah taman. Suasana harmoni akan muncul dalam sebuah kampung. Suasana harmoni ini akan muncul di kalangan orang Islam. Simple sahaja. Nabi SAW mengucapkan ketika mana mula-mula sampai kota Madinah, baginda menyatakan ufshus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam atau kama qala. Rasulullah SAW menyatakan 4 perkara. Yang pertama, ufshus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam ni menurut para ulama mengatakan ini adalah simbolik kepada teguran. Tegur, sapa, sapaan. Yang mana sapaan ini akan menjadikan hubungan sesama orang Islam akan jadi baik. Apapun tegur, apapun tegur, apapun sapa, hubungan sesama Islam akan menjadi baik sekiranya sapaan ini diguna pakai dalam hubungan masyarakat. Ayah-ayah yang ada di sini duduk dalam taman, kalau jumpa orang, contohlah kita buat dalam contoh yang mudah, jumpa orang, Assalamualaikum, jumpa orang, Assalamualaikum. Walaupun kadang kita tak kenal dengan orang tersebut, tapi hubungan kasih akan muncul disebabkan ucapan salam. Jumpa orang, walaupun, sebab tu baginda menyatakan ufshus salam, sebarkan salam ala man arafta, pada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan juga pada orang yang kamu tak kenal. Rupanya ucapan salam ni akan memberikan sesuatu yang baik dalam hubungan keharmonian masyarakat. Jumpa, Assalamualaikum. Jumpa, Assalamualaikum. Jumpa, Assalamualaikum. Dan saya rasa perkara ni boleh dihidupkan. Saya rasa dah hidup dah di sini. Kalau boleh dihidupkan lagi, insya-Allah kita akan melihat Taman Mengkuang indah ni lah. Taman Seri Mengkuang. Hubungan di antara masyarakat di Taman Seri Mengkuang ni akan menjadi kuat. Dan inilah ucapan pertama baginda sallallahu alaihi wasallam waktu sampai kota Madinah, supaya dihidupkan budaya memberi salam. Dan saya rasa tak perlu bincang panjang kot tentang isu salam tersebut. Dan ini merupakan satu cara kita nak mengeratkan hubungan. Jadi penting salam tu. Itu satu. Nah, salam ni bukan yang ni dipanggil musafahah. Yang ni berjabat tangan. Tapi salam ni Assalamualaikum. Dan termasuk juga ulama mengatakan ada satu hadis Nabi SAW, marra, orang Nabi SAW lalu di hadapan niswah, lalu di hadapan orang perempuan, fa'alwa yadahu bitaslim, Nabi bagi isyarat salam tu dengan tangan. Jadi bagi orang yang tak boleh kita nak ucapkan salam, rupanya ini juga sebagai ganti salam ni. Sebab tu kalau kita selisih dengan orang angkat tangan macam tu, kita kalau boleh balas balik. Kita lalu dekat minitar, selisih, orang dah bagi laluan pada kita, contoh orang tu berhenti bagi laluan pada kita, dia angkat tangan, kalau boleh kita balas balik. Awak nampak macam tak setuju, nampak ke tak?
Boleh kan? Simple lah, tajuk simple. Jadi mudah-mudahan salam itu satu. Ustaz, kalau dia bagi horn, Ustaz, kalau bagi horn balik lah. Betul lah. Tapi jangan horn panjang tu nak keling. Dia tekan sikit, kita balas panjang. Itu makna lain. Jadi balas balik. Itu satu. Yang kedua, baginda SAW mengucapkan wa at'imu ta'am, jamukan makan, simbolik kepada buat kenduri. Rupanya amalan mengadakan kenduri ni, rupanya dia boleh mengeratkan hubungan silaturahim sesama muslim. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang dulu, hubungan kekeluargaan mereka sangat kuat, walaupun dia bukannya ada adik-beradik dalam kampung tu, tapi kita tengok hubungan sekampung seumpama hubungan adik-beradik, hubungan darah. Sebab apa? Sebab rajin buat kenduri tu ya. Anak nak masuk sekolah buat kenduri, jamu orang kampung, masuk rumah baru buat kenduri, kemudian lepas sembuh pada sakit buat kenduri, nak pergi ke Mekah buat kenduri, anak masuk universiti buat kenduri, duduk saja-saja tak ada apa buat kenduri. Rupanya budaya menjamu makan kepada manusia ni rupanya akan mengeratkan hubungan silaturahim. Sebab tu saya sangat setuju masjid dulu jarang, tak ada orang buat, tapi selama 5 tahun 6 tahun kebelakangan ni masjid mula buat jamuan hari raya. Bila mai hari raya, masjid buat open house, bukan open house lah, open mosque, open masjid lah. Dia buat jamuan raya di masjid. Kita boleh tengok anak Korea semua turun. Ada setengah orang petikai, dia kata buang duit Ustaz, dia buat kenduri banyak-banyak, dia buang duit. Betul, satu sudut buang duit. Tapi satu sudut lagi kita kena faham, duit yang dihabiskan itu adalah untuk memupuk hubungan silaturahim. Awak nampak saya tak setuju, nampak kan? Betul kan? Lepas tu ada setengah masjid habis kadang sampai 10,000, 15,000 semata-mata buat jamuan je. Tu yang kadang-kadang kita tengok ada setengah kawasan orang tak pernah mai pun kawasan tu, tak pernah turun ke masjid, tapi bila ada jamuan orang turun. Dan saya rasa mungkin ini satu inisiatif kalau pihak surau rasa macam mana nak tarik anak Korea Taman Sri Mengkuang ni Ustaz untuk hadir ke masjid Ustaz. Saya rasa mungkin selain daripada sapaan tadi, jumpa Assalamualaikum, minta sila malam ni main surau, malam ni kita ada ustaz mengajar, Assalamualaikum, minta sila malam ni kita ada buat program di surau. Mungkin dengan sapaan tersebut satu, kalau tak berjaya mungkin boleh buat kenduri pun. Tapi kalau Seri Mengkuang buat kenduri si lemak dia tak jalan. Paling kuat kambing golek. Setiap bulan kambing golek. Tak apalah, mungkin Ustaz modal Ustaz, tak apa. Kita habiskan modal tapi kita akan mendapat sesuatu yang sangat berharga, iaitu ukhuwah Islamiah. Boleh no? Dua. Yang ketiga, Nabi SAW menyatakan wasalul arham, hubung silaturahim. Ini simbolik kepada ziarah. Untuk memupuk hubungan silaturahim, antara perkara penting yang perlu ada pada setiap orang Islam adalah menziarahi orang lain. Ziarah orang sakit, ziarah orang sihat dipanggil ziarah. Tapi kalau ziarah orang sakit dipanggil iyadah. Kedua-duanya mendapat pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah orang sihat dipanggil ziarah. Kita Melayu ni semua pukul ziarah ziarah jiman. Siapa? Aksiden kemarin. Ziarah siapa? Ziarah Banon siapa? Oh, dia apa, COVID. Kita selalu bila sebut kata ziarah ni, sihat sakit semua kita pukul ziarah. Tak apalah, itu bahasa. Tapi dari sudut bahasa Arab, ziarah ni untuk orang sihat dia panggil ziarah. Tapi untuk orang sakit dia punya iyadah. Sebab tu kalau dalam hadis kita dengar man ada maridan, ada ya'ud iyadatan, iyadah. Iyadah ni maksudnya pergi tengok jugalah, pergi tengok orang sakit. Rupanya menziarahi orang sihat, mengiyadah orang sakit ni, rupanya ni di antara perkara besar yang boleh memupuk hubungan silaturahim. Dan saya rasa Taman Sri Mengkuang ni ada lagi budaya ni. Dengar orang sakit pi. Rupanya bagus tu. Sangat menjaga hubungan silaturahim. Lepas tu baru ni saya cadang pada satu masjid. Sebelum ni lah kita cadang pada satu masjid. Apa salahnya kalau anak Korea ni yang tak main masjid ni, tak pernah main masjid, banyak tahun tak pernah main masjid, jarang main masjid sangat. Apa salahnya orang masjid pergi ziarah ni, pergi ketuk pintu rumah tanya, lama tak jumpa, ingat mati lah. Contoh kan, ingat mati lah apa, tengok lama tak, apa salahnya pergi ziarah. Yang mana ziarah tu akan memberikan suatu kebaikan.
Dan saya rasa yang hadir malam ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir malam ni, budaya ni orang dulu-dulu buat. Orang dulu-dulu buat. Sebab tu kita tengok hubungan adik-beradik orang dulu kuat. Dia duduk di Mengkuang ni, duduk Kuala Mengkuang. Abang dia duduk di Lunai. Dia boleh pergi sampai ke Lunai, pergi tidur rumah abang satu malam. Saya bukan buat apa-apa, pergi duduk menyembang hoha. Esok balik. Budaya. Dan kita baru habis PKP hari tu 2 tahun. Ada setengah orang habis PKP, selesai PKP, buka saja sempadan tu, dia duduk nampak, aku nak pergi rumah abang ni, nak pergi rumah adik ni, nak pergi rumah kak ni, dia nak pergi rumah adik-beradik dia balik. Tapi ada setengah orang buka PKP hari tu, dia duduk plan nak pergi mana? Langkawi, Pulau Pangkor, Cameron Highland. Bukan kata salah, tapi kalau kita ziarah adik-beradik kita, hubungan dengan adik-beradik akan jadi kuat. Ziarah saudara mara, hubungan saudara mara akan jadi kuat. 3. Boleh mana? Ringkas. Dan yang terakhir, kalau kata Ustaz, kami dah tegur, tak jadi Ustaz. Kami dah buat kenduri, pun tak jalan Ustaz. Kami dah pergi ziarah Ustaz, pun tak elok juga Ustaz. Yang keempat, Nabi SAW menyatakan, wasallu billail, kamu bangun sembahyang malam. Wan nasu niyam, waktu manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga sejahtera. Rupanya poin yang keempat ni merujuk kepada ataupun simbol kepada apa? Munajat kepada Allah. Nak menjaga hubungan keharmonian sesama manusia ni, kalau kata kita dah ikhtiar dengan 3 perkara tadi, gagal. Yang keempat, mohon pada Tuhan. Ya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Ustaz, kami dah buat Ustaz, masyarakat kami ni di Seri Mengkuang ni, di sini okey. Tapi kalau ada Ustaz, kami di kampung Ustaz, Bekeli Ustaz, ni tambah sekarang ni. Saya maknanya secara peribadilah, saya sangat seronok kalau ada orang kata, Ustaz, kita sekarang dalam suasana pilihan raya, semua orang tahu belakang, tak payah bincang-bincang. Tapi kalau kita parti tengok pilihan raya di Permata Empuh kali ni, dia agak sejuk. Kalau pasal tak ada keli banyak-banyak. Walaupun dah lama dah Permata Empuh ni pilihan raya banyak kali dah, tapi kali ni kita tengok dia tak banyak, dia tak terlalu panas. Dan saya secara peribadi maknanya sangat seronok dengan suasana ni. Berapa kita nak keli 2 minggu, sedangkan kita lepas ni nak menghadap kawan tu 5 tahun. Ayah-ayah duduk di taman ni, Taman Seri Mengkuang ni, kita nak berkeli dengan kawan, jumpa tak tegur siapa, salam pun tak mau jawab, tarik muka. Tapi habis 19 bulan ni, kita kena menghadap orang tu 5 tahun. Dia main semayang, kita main semayang. Kita buat kenduri, dia datang. Dia buat kenduri, dia jemput kita pergi, kena pergi. Tapi oleh sebab takkan berkeli, disebabkan 2 minggu bergaduh, kita nak bermasa muka 5 tahun. Tak ada guna pun. Lepas tu bila tengok suasana kali ni nampak gaya agak sejuk, saya sangat-sangat bersyukur. Dan mudah-mudahanlah pilihan raya ni tidak menjadikan kita semua berpecah, tidak menjadikan warga Permata Empuh, khususnya di taman ni lah, tak berkeli, tak apa, boleh, tak ada masalah. Saja share lah, saja share. Saya rasa yang hadir pada malam ni ada yang minat EPL, bola, minat bola orang putih lah. Kalau kita ingat dulu perseteruan antara Arsenal dengan Manchester United tahun 90-an, tahun 2000 lebih kurang tu lah. Dulu Sir Alex Ferguson dengan Arsene Wenger, kalau bertembung je dua tu, kalau dulu Highbury lah, Highbury dengan Old Trafford, kemudian tukar pergi Emirates Stadium, tak apalah. Kalau kata dua-dua pasukan tu berkeli, dua-dua pasukan tu bertembung lawan bola, pasti berkeli. Bukan takat player berkeli, manager pun berkeli kalau dululah. Ni kita ambil pengajaran lah. Tapi bila zaman dah berubah, kita tengok lah ni dua-dua pasukan tu, Manchester duduk bawah lah kan, Arsenal duduk atas, tak apalah. Tapi yang famous sekarang ni perseteruan antara Manchester City dengan Liverpool. Walaupun ini bola, tapi Nabi SAW bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min, benda baik ni adalah barang yang hilang daripada orang beriman. Fa'ina wajadaha fahuwa ahaqqu biha, mana kamu jumpa, kamu kena ambil balik. Walaupun isu ni isu bola, tapi ada kebaikan, kita ambil balik. Sekarang ni perseteruan antara apa? Manchester City dengan Liverpool, dua-dua berkeli lah. Tapi kita tengok mereka hanya berperang di atas padang, tapi player tidak bergaduh, manager pun tak bergaduh. Saya rasa mungkin dah sampai satu masa tu pertemuan secara matang. Dan kita rasa di Malaysia ni sepatutnya boleh dah bergerak ke arah tu. Kita boleh berbeza pandangan, tidak ada masalah. Kita boleh ada pandangan masing-masing, tapi janganlah sampai tahap kita memutuskan hubungan silaturahim sesama orang Islam.
Saya pun sebenarnya mengharapkan yang tu ya sebenarnya. Dan bila tengok suasana Matampung ni nampak tak panas kali ni, rasa sangat-sangat bersyukur. Itu ada sikit lah di pekan penanti tu, tak apalah. Tapi kita mengharapkan suasana yang baik, harmoni, tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan dengan penjagaan ukhuwah seumpama ni, Allah Ta'ala menurunkan keberkatan pada kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan 4 perkara tersebut menjadi sedikit perkongsian kita malam ni insyaAllah. Jadi untuk sedikitlah perkenalan diri, ana akhukum fillah, saya Muhammad Fawaz bin Muhammad Jan. Saya berasal daripada Permatang Pasir, Permatampau, orang sini lah, orang kampung sini. Ayah saya dulu asal orang Permatang Pasir, pernah menjadi guru di sekolah menengah Sungai Aceh, sekali dengan Fadil Ustaz Syamsuri dululah. Kemudian beliau bertugas sebagai guru besar di beberapa buah sekolah sekitar dia juga, di Matang Tok Kanu, di Sungai Puyung, di Permatang Sintok. Itu almarhum ayah dan telah meninggal dunia tahun yang lalu. Saya memiliki 8 orang adik-beradik, semua lelaki. Saya tak ada perempuan, keluarga tak ada perempuan, semua kalau orang kampung ni panggil jantan lah, semua jantan lah, 8 beradik. Dan saya sulung, saya yang pertama. Adik semua lelaki. Kira mak tu duk harap boleh anak perempuan, tengok lelaki keluar duk start daripada anak nombor 5, siap tulis nama dia tak apa-apa, pergi anak perempuan, tapi tak upayalah, rezeki anak lelaki. Belajar di sekolah kebangsaan Permatang Pasir, kemudian ke Ma'had Al-Mashhur Al-Islami di Sungai Batu, sekarang di Balik Pulau. Kemudian saya menyambung pelajaran setahun di sekolah Da'iratul Ma'arif Al-Wataniyah, sekolah Tun Abdullah Badawi tu, sekolah ayah dia dulu. Sekolah, orang sebut sekolah Pak Lah lah. Sekolah Pak Lah, ambil Islam. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir dalam jurusan Bahasa Arab. Ambil di sana 4 tahun di sana, dan saya pulang tahun 2006. Lama lah pulang. Bila balik, saya bertugas di Pusat Zakat. Dulu nama dia Pusat Zakat, sekarang nama Zakat Pulau Pinang. Bertugas di sana mulai tahun 2008 sampai 2018, 10 tahun dah lah. Dan banyak terlibat dalam aktiviti ataupun dalam bidang agihan, maksudnya asnaf ni, untuk bantuan pada asnaf, khususnya dalam bahagian pendidikan. Kemudian 2018 saya berhenti, dan sekarang saya bertugas sebagai CEO di Yayasan Darul Hadith Al-Filfilaniyah di Pokok Macang, sekolah Ustaz Hanif Harun. Dan kita fokus pun di sana berkaitan dengan kebajikan lah, sebab yayasan tu tak boleh berniaga. Dia daftar dengan bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dia fokus untuk pendidikan dengan kebajikan ni. Jadi bertugas sampai sekarang lah di sana. Boleh kono sedikit perkenalan kono. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sesuatu yang baik di Permatampung ini. Saya tak minat duduk dalam surau nak berkempen dan sebagainya. Cuma saya mengharapkan 19 hari bulan ini semua turunlah mengundi, tunaikan kewajipan sebagai rakyat Malaysia. Sebab memilih pemimpin ni penting dalam Islam. Islam suruh kita pilih pemimpin. Nak pilih siapa tu terpulang. Ni atas pilihan masing-masing. Cuma kita minta 19 hari bulan ni ajarlah anak, isteri, cucu, cicit, saudara mara semua untuk turun, tunaikan kewajipan sebagai rakyat Malaysia. Dan saya rasa semua faham tentang isu tersebut. Sekadar peringatannya lah. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita sesuatu yang baik selepas daripada ini, insyaAllah. Doa-doakanlah. Semuanya baik, semuanya harmoni, semuanya berjalan dengan elok, insyaAllah. Jadi cukup dekat tu Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih.